Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi darain amin. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwal ma yud'a yaumal qiyamati rajulun qad jama'a al-Qur'ana wa rajulun qad qatala fi sabilillah wa rajulun kasirul mal. Pertama-tama, barang yang diseru pada hari kiamat seorang laki-laki senyap telah menghimpunkan Quran, dan laki-laki yang berperang fi sabilillah, dan laki-laki yang banyak hartanya. Maka dikatakan bahawa di negeri akhirat, maka Allah Ta'ala akan menyeru tiga golongan. Golongan pertama adalah orang yang mengumpulkan Quran, yakni penghafal Quran, dan juga pembaca Al-Quran. Atau juga orang yang dalam riwayat lain mengatakan bahawa orang yang belajar ilmu kemudian mengajar, dan juga membaca Quran kemudian mengajar Quran. Jadi termasuk juga ahli-ahli ilmu akan disuruh oleh Allah Ta'ala di negeri akhirat. Maka ada tiga golongan yang awal. Yang pertama adalah orang yang pembaca Al-Quran. Jadi baca Al-Quran ini, kalau dia baca tidak ikhlas, dia baca umpama dengan melagu-lagukan, kemudian tujuannya untuk mendapat pujian. Tapi kalau dia melagu-lagukan dia supaya hatinya merasa senang dengan Al-Quran dan mengikuti sunnah Nabi SAW, maka ianya tidak mengapa. Lalu dikatakan bahawa disuruh yang pertama orang yang ahli Quran, dan yang keduanya adalah orang yang berperang fi sabilillah, yang ini berjihad pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka bila dia berperang semata-mata kerana Allah, maka dia dikira ikhlas. Tapi kalau bukan semata-mata kerana Allah, maka dia ini akan binasa. Dan yang ketiga orang yang banyak harta. Orang yang banyak harta juga akan disuruh oleh Allah Ta'ala. Maka tiga golongan: pembaca Quran, orang yang berjihad fisabilillah, orang yang banyak harta. Wa yaqulu Allah Ta'ala lil qari'i alam u'allimka ma anzalta ala rasuli. Wa yaqulu bala ya Rabbi. Wa yaqulu ma amilta fima alimta. Wa yaqulu ya Rabbi qumtu bihi ana al-laili wa atrafa an-nahari. Wa yaqulu Allah Ta'ala kazzabta ataupun kazabta. Fataqulul malaikatu kazzabta. Wa yaqulu Allah Ta'ala bal aradta ay yuqala fulanun qari'un wa qad qila zalika. Maka firman Allah Ta'ala bagi orang qari, orang yang pandai membaca Quran tadi, tiadakah aku ajarkan kamu akan barang yang aku turunkan ataupun suruh? Tidakkah aku telah ajarkan kepada kamu apa yang telah didatangkan oleh Rasul aku? Maknanya tidak datangkan kepada kamu ajaran-ajaran yang telah disampaikan oleh Rasul aku, yakni Rasulullah SAW. Maka sembah ia bahkan ya Tuhanku, yakni ya wahai Tuhanku. Maka firman-Nya, apa yang engkau amalkan pada barang yang engkau ketahui? Apakah yang kamu lakukan dengan apa yang kamu ketahui, yakni daripada Quran ataupun daripada ilmu-ilmu yang diambil daripada Al-Quran? Maka Allah Ta'ala bertanya kepadanya, maka sembah ia ya Tuhanku, aku dirikan dengan dia pada malam dan siang. Yakni aku baca Al-Quran siang dan malam. Siang dan malam membaca Al-Quran. Maka firman Allah Ta'ala, dusta engkau, maka engkau dusta, bohong engkau. Dan kata segala malaikat, dusta engkau, dan malaikat pun kata, dusta kamu bohong. Maknanya, dan firman Allah Ta'ala, tetapi engkau berkehendak bahawa dikatakan si anu itu qari, dan sebenarnya telah dikata yang demikian itu. Maka kamu nak pujian,
supaya orang kata kamu ini qari, orang yang pandai membaca Quran, ataupun orang yang sedap suaranya, ataupun orang yang hebat bacaan Al-Qurannya, dan kamu memang sudah dikata kamu sudah dapat pujian yang macam itu. Bermakna orang ini dia belajar Quran, dia baca Quran, dia himpun Quran, iaitu dia hafal Quran, kemudian membaca Al-Quran bukan kerana Allah, semata-mata untuk dapat pujian daripada makhluk. Maka ketika mana Allah Ta'ala panggil dia dekat negeri akhirat, Allah Ta'ala akan tanya balik dia apa yang Allah Ta'ala beri kepadanya. Maka dia mengaku dengan pemberian Allah Ta'ala tadi, dia mengaku. Lalulah Allah Ta'ala tanya, tujuan apa tadi? Oh, tujuan kami ni baca Quran siang dan malam, kami buat ibadat semata-mata kerana-Mu ya Allah. Allah Ta'ala katakan, zabta, dusta kamu, kamu pembohong. Apa yang kamu dapat sebenarnya kamu nak dapat pujian makhluk. Supaya orang kata kamu ini qari, orang yang pandai membaca Quran, supaya orang kata kamu ni orang yang hebat baca Al-Quran. Lalu kamu nak dipuji-puji, dan ternyata benar masa dahulu kamu memang dapat pujian dan kamu suka di atas pujian, dan kamu buat sesuatu benda tadi memang untuk dapat pujian. Maka kamu ini dusta. Bila Allah Ta'ala kata dusta, maka malaikat pun kata dusta juga kamu. Kamu pun dusta, katanya malaikat. Dan apa yang kamu nak, yakni pujian, telah dapat kamu semasa hidup di atas dunia. Boleh tak tolong tutup? Kenapa? Kalau boleh, silam. Nasi tak boleh dekat. Okey, saya kata. Boleh tak? Wayu'ti sahibul mal, wayu'ti sahibul mal fayaqulu lahu lam uwassi' 'alaika hatta lam ad'aka tahtaju ila ahadin, fayaqulu bala ya rabbi, fayaqulu ma amilta bima ataituka, qala kuntu asilu rahim wa atasaddaqu. Fayaqulu Allah Ta'ala kazzabta, wa taqulu al-malaikatu kazzabta, fayaqulu Allah Ta'ala bal aradta an yuqala fulanun jawadun wa qad qila salika. Dan didatangkan akan yang mempunyai harta. Tadi orang yang baca Quran. Orang yang baca Quran, Allah Ta'ala tanya dia, aku telah beri apa pada kamu? Dia kata telah beri Quran. Dan tujuan kamu guna apa untuk Quran? Katanya aku guna ni, malam-malam ibadat baca siang malam. Allah Ta'ala kata dusta kamu. Malaikat kata dusta kamu. Kamu buat itu untuk dapat pujian. Dalam riwayat lain menceritakan bahawa Allah Ta'ala perintah malaikat tak mengheret dia terus masuk dalam neraka selepas mana dia menceritakan tentang apa yang dia lakukan. Namun demikian Allah Ta'ala kata kamu dusta, kamu buat ni bukan ikhlas semata-mata kerana Allah, kamu nak pujian, maka diheret tadi, masuklah dia di dalam api neraka. Dan yang kedua, dipanggil orang yang banyak harta. Orang yang mempunyai harta tadi, lalu didatangkan orang yang mempunyai harta, yakni yang banyak harta, golongan yang kedua. Maka firman baginya, maka Allah Ta'ala kata kepada orang yang banyak harta tadi, tidakkah aku luaskan atasmu, yakni luaskan harta, tidakkah aku beri kamu banyak harta, luaskan harta kepada kamu tadi, hingga tiada tinggal engkau berkehendak kepada seorang, hingga kamu tidak berhajat pada orang lain. Cukup dah dengan harta kamu, tidak perlu lagi berhajat pada orang lain, tak perlu berhutang dengan orang lain, tak perlulah minta tolong dengan orang lain, kerana sudah banyak harta Allah Ta'ala beri pada dia. Tidakkah aku telah memberi kamu harta yang begitu banyak? Harta banyak. Kadang-kadang Allah Ta'ala beri orang yang terlalu banyak harta, dia payah pula nak infak. Tapi bukan semualah maknanya. Kadang banyak harta, padahal kalau diinfak tu tidak ada kesan apa-apa pun. Dengan harta yang ada sampai 500 juta, 500 juta, tapi nak infak cukup payah. Jadi dahulu ada seorang dijanji, dijanji pada saya, dia kata sebahagian besar bangunan ni dia nak akan infak. Cukup siap dengan tanya bila lagi nak buat, nak bagi ni. Kata saya tak buat lagi. Oleh kerana dia janji nak bagi saya ratus ribu nak bagi untuk bangunan, maka dengan sebab itulah saya mulalah umum pada orang nak buat bangunan.
Kalau tidak kerana dia kata macam tu, tak berani nak buat. Oleh kerana dia janji lah. Tak cukup dengan tu, saya pergi jumpa dia, dia tambah lagi satu lagi. Ustaz, tahun depan Ustaz pergi Mekah lah. Buat haji, dia kata, ajak pula. Dua janji. Yang dua-dua ni saya tak minta, dia yang tawar diri. Dia yang tawar diri. Lepas tu dia janji lah. Janji. Saya kata tak apalah, saya tidak ada masalah. Apa-apa dia suruh pergi daftar. Lama-lama dia telefon, daftar dah lagi. Oh, dah apalah, nampak sungguh nak daftar lagi daftar. Dia yang pun sungguh-sungguh. Akhirnya sampai masa, bila sampai masa, saya dah beritahu dah, sekarang ni duit sudah habis. Jadi kata yang nak janji tu, katanya bolehlah nak bagi. Biar nanti dulu lah, nanti dulu. Lepas tu senyap. Sampai sekarang senyap. Sebab tu nak beritahu. Yang nak beritahu yang pertama, kita jangan berjanji. Kita jangan berjanji. Sebab bila kita berjanji nanti akan datang rasa hati sayang. Kalau rasa nak bagi saya saja. Jangan janji, jangan tetapkan. Ni kita tetap lalu, saya nak bagi 500,000. Allah, banyaknya 600,000. Cukup dengan tu habis cerita orang. Saya banyak ni bagi. Masya Allah, bagusnya orang ni. 1,000 ada seorang gini. Rupanya 1,000 ramai orang macam ni. Jadi nak beritahu bahaya, janji-janji bahaya. Sebab tu jangan kalau orang janji dengan kita ni, jangan kita harap sangat. Maknanya maka harta ni bukan satu benda yang apa ni, kadang-kadang boleh membawa bahaya pada diri kita. Lalu dikatakan orang yang banyak harta nanti akan dipanggil di hadapan Allah. Kita duduk atas muka dunia, kita nak harta banyak. Nanti dekat negeri akhirat, kita kata kalau aku jadi fakir boleh ke akhirat. Sebab bila atas muka dunia, kita banyak harta. Bila banyak harta nanti akan banyak soal. Kerana setiap harta yang kita dapat akan ditanya daripada mana kita dapat. Allah kata satu set pun akan ditanya. Kemudian lepas kita ditanya, alhamdulillah dikatakan harta kita dapat ni halal, semuanya halal. Tak lepas lagi kalau dapat harta halal. Kerana akan ditanya lagi ke mana kita belanja pula harta yang halal tadi. Kalau harta yang halal kita belanja haram, syukurlah. Tak nak manfaat juga. Harta kita dapat harta haram, kita belanja halal pun tak boleh juga. Sehinggalah dapat harta halal banyak yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Abdul Rahman Ibn Auf hartanya banyak. Banyak tak kira hartanya banyak. Katanya Nabi Abdul Rahman Ibn Auf ni harta banyak. Dia masuk syurga tapi merangkak. Kediang, lambat, payah. Kenapa? Kerana sebab hartanya banyak. Lalu dikatakan bahawa masa dia mati tu hartanya tak terkira banyak. Sama ada ni mungkin boleh kira, tapi tak kira banyak hartanya. Itu orang yang sudah dijamin syurga. Abdul Rahman Ibn Auf ni awal-awal sudah dijamin syurga oleh Nabi. Dan dia termasuk dalam 10 orang yang dijamin syurga. Di antaranya Abdul Rahman Ibn Auf. Selain daripada Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdullah Ibn Jarrah dan sebagainya. Tapi dia di antaranya. Itu pun dia masuk dalam keadaan merangkak. Dan dia orang macam mana? Orang yang dia semayang lewat kerana harta habis dia infak fisabilillah. Maknanya orang yang betul-betul menghabiskan hartanya pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu dikatakan dipanggil orang yang banyak harta ni dipanggil oleh Allah Taala dan Allah Taala akan tanya dia harta yang banyak. Harta yang banyak tadi dengan apa yang kamu gunakan. Lalu dikatakan bahawa tiadakah aku luaskan atasmu, tidakkah aku banyakkan harta kepada kamu hingga tiada tinggal engkau berhajat berkehendak kepada orang sehingga kamu tidak berhajat kepada orang lain? Maka sembah ya, bahkan ya benar, kamu telah memberi harta kepada aku begitu banyak sehingga kan aku tidak berhajat kepada orang lain. Ya Tuhanku, maka firman-Nya, maka Allah Ta'ala bertanya, apa yang engkau kerjakan pada barang yang aku datang akan dikau? Apa yang engkau lakukan dengan harta yang aku beri pada kamu? Kamu guna buat apa harta? Jadi harta-harta ni yang pertama kena infak fisabilillah. Yang afdal kita infak adalah kita belanja pada ahli keluarga kita. Maknanya mula kita belanja pada ahli keluarga kita dan kita beri pada ibu bapa kita, kepada anak-anak kita. Kemudian barulah kita infakkan yang lain. Bayar zakat.
Bila wajib bayar zakat, zakat kena bayar. Lepas daripada itu, kita harta wakaf dan sebagainya, kita belanja pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala itu, bukan kita habiskan harta kita sia-sia, tidak. Setiap perbelanjaan kita itu akan ada manfaat, dan hari ini kita belanja, esok akan dibalas oleh Allah Taala. Dan sebanyak mana kita keluar, sebanyak itu Allah Taala akan beri. Sebenarnya harta yang kita beri orang tu bukan hak orang, hak kita. Orang dapat harta, kita dapat pahala. Akhirnya hak kita. Sebab tu dekat negeri akhirat, orang yang untung ini orang yang infak fisabilillah banyak-banyak. Yang paling afdal dia infak dalam keadaan orang lain tak tahu dia infak. Orang tengok dia tak infak, tapi dia banyak infak. Maknanya, maka infak fisabilillah ini afdal. Maka termasuk juga kita beri kepada suami, beri pada isteri itu infak fisabilillah. Maknanya infak. Dan kita pula beri pada anak-anak kita itu infak fisabilillah juga sebenarnya. Kerana memberi kepada ahli keluarga ini lebih afdal. Kalau kita kata nak beri pada ulama, keluarga dulu. Sesat. Jangan kita kadang-kadang habis harta korang, ahli keluarga tu susah. Tak boleh. Kita nak infak pada wakaf, bagus. Tidak bagus. Tapi jangan sampai kita infak sampai keluarga kita tak ada benda nak makan. Boleh kalau keluarga Sayyidina Abu Bakar, tak apa. Mana kita pun boleh infak habis 100% kita infak. Tapi jangan menyesal lah. Jangan tak tidur malam, silap pula bagi semua. Itu tak jadi tu. Maknanya melihat kepada iman kita. Kalau iman kita kuat, tak apa, tidak ada masalah. Lalu Allah Ta'ala katanya, harta yang banyak tadi, harta yang banyak tadi, ke mana yang kamu guna? Maka harta ini, kita perlu harta. Sebab dengan harta kita boleh mudah ibadat. Kalau ada harta kan susah nak beribadat, maka perlu juga harta. Tetapi harta yang kita dapat tadi pasti tidak lalai kita kepada Allah, dan kita guna pada jalan yang diredai oleh Allah. Lalu Allah Ta'ala tanya kepada dia, apa yang kamu buat? Lalu jawab dia, maka sembahnya, aku hubungkan rahim. Yani rahim ni hubungan silaturahim. Yani aku hubungkan. Maka dengan sebab hubungan silaturahim dengan harta benda ni, maka boleh kita menghubungkan silaturahim. Maknanya kita dulu orang-orang susah. Lebih-lebih lagi yang afdal kita tolong adalah ahli keluarga kita, adik-beradik kita yang susah. Jangan sampai kita ni ada harta tapi kita ni biarkan adik-beradik kita. Selalu dikisahkan dalam kitab Muhimmah pun ada cerita kisah ini, menceritakan bahawa ada seorang yang dia ni tawaf dekat Kaabah. Dia tawaf dekat Kaabah, buat ibadat dekat Kaabah. Tawaf, buat ibadat dan sebagainya. Ada seorang tu tengok orang ini orang soleh, duduk dekat Kaabah, buat ibadat, tawaf setiap hari dan sebagainya, baca Quran dan sebagainya. Lalu orang ini satu hari dia nak musafir. Dia nak musafir ni, nak tinggalkan kampung halaman, maka dia nak cari orang amanah yang simpan harta dia. Lalu harta dia diberi kepada orang yang dikatakan soleh tadi, yang beribadat, tawaf dan sebagainya. Dia pun berilah, dia beritahu bahawa dia nak musafir dan minta tolong simpankan emas. Dia tinggalkan emas, tolong simpankan, nanti saya balik, tolong bagi balik pada saya. Maka orang itu bersetuju. Maka dia simpankan harta tadi pada orang tadi dalam penuh yakin, kerana dia tengok orang tadi soleh. Orang tadi soleh. Lalulah, memang pergilah musafir. Bila dia balik daripada musafir, dia pergi cari orang tadi, tak jumpa. Dia pergi dekat Kaabah, tengok orang tawaf, tak ada orang tawaf. Dia tengok kawasan tu, tak jumpa. Lalu dia tanya orang. Tanya orang pun tak tahu. Akhirnya jumpalah orang yang kenal ahli warisnya. Kalau kamu nak tahu dia, cuba kamu tanya ahli waris dia. Pergilah cari rumah, kat mana rumah ahli waris, cari-carinya akhirnya jumpa, tanya mana orang itu. Maknanya dia kata orang tu sudah meninggal dunia. Meninggal dunia. Lalulah dia tanya pada ahli keluarga dia tadi, ahli waris tadi, ada tak si mati tadi meninggalkan harta emas? Ada tak? Dia kata tak ada pun. Dia pun tak beritahu pun, tak ada pun. Maknanya dia pun dah susah hati, macam mana hartanya emas hilang. Lalu dalam keadaan macam itu, dia pergi jumpa, kalau tak silap Ibrahim bin Adham, kalau tak silapnya, pergi jumpa. Katanya wali Allah Ta'ala ini, kamu duduk dekat di antara Hijr Ismail dengan makam Ibrahim di situ, kamu seru namanya.
Kalau dia orang-orang yang soleh, dia akan datang, rohnya akan datang, kamu suruh padanya. Yang ini buat pada malam Jumaat, di akhir-akhir lewat malam. Maka dia pun buatlah, dia tawaf, dia semayang, lepas tu dekat-dekat lewat malam duduk antara Hijri Ismail dengan Maqam Ibrahim, dia pun suruh nama tak ada panggil. Esok kan lagi jumpa balik wali Allah Ta'ala tadi, dia kata saya sudah seru, tetapi namanya tidak, dia rohnya tidak datang. Katanya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Kalau dia tak datang, maknanya rohnya duduk di kalangan orang-orang yang jahat, orang-orang yang diasapkan. Maka terkejutlah dia. Boleh jadi kerana harta inilah. Dan nak macam mana nak dapatkan harta saya? Lalu kamu pergi dekat Telaga Bauhut, di satu tempat, saya pun tak tahu kat mana saya. Di satu tempat di Telaga Bauhut tu, kamu serulah. Kalau nama dia ni rohnya di kalangan orang yang diazab, dia akan datang. Maka dia pun pergi buat sebagaimana wali Allah Ta'ala suruh tadi. Maka pada waktu malam dia pun sebut nama tadi, maka datang roh dia. Maka ternyata benar dia diazabkan oleh Allah Ta'ala. Maka dia bertanya, kenapa kamu diazabkan oleh Allah sedangkan kamu ditawah dan sebagainya? Adakah kerana harta ini? Di mana harta saya? Lalu dia kata, harta kamu ini ada di tempat sekian-sekian aku tanam, kamu pergilah ke sana. Pergilah ke sana, dia kata, boleh jadi kerana inilah yang menyebabkan kamu ni diazabkan. Lalulah roh tadi menghilang. Lalulah esokkan dia pergi cari tempat yang diberitahu, tempat sekian-sekian, dia gali-gali jumpa sungguh. Memang orang itu amanah. Orang itu memang jumpa sungguh. Dia pun dapatlah emas tadi. Emas tadi, dia pun seru dekat makam tu memang tak ada. Dia pergi dekat Bauhut, seru memang dia masih lagi diazabkan oleh Allah. Lalu ditanya, sebab apa ni kamu diazab? Dia memberitahu bahawa dia ada adik perempuan yang fakirah. Dia ada adik perempuan yang fakir. Dan dia ada adik perempuan yang fakir, dan dia tidak pernah bantu adik perempuan dia yang fakir tadi. Tak pernah bantu adik perempuan, dan dia terus biarkan, macam putus terus hubungan. Dia di kalangan orang yang memutuskan hubungan silaturahim, dan juga dia orang di kalangan orang yang tidak membantu adiknya. Dia diputuskan hubungan dengan adik dia. Pergilah ke sana. Dan kalau kamu jumpa dengan adik saya, katanya kamu kabarlah ke dia bahawa saya minta maaf banyak-banyak, tolonglah ampun dosa dia. Adapun dia dengan Allah tak ada dosa. Dia dengan Allah tak ada apa-apa dah. Dia jenis ibadah kuat selamat dah dia dengan Allah. Tapi dia dengan makhluk ada, tak lepas. Di antaranya memutuskan hubungan silaturahim, dan dia tidak membantu adiknya yang fakirah tadi, yang fakir. Lalulah hamba Allah Ta'ala ni pergi cari, jumpa adik tadi. Tanya, kamu kenal tak orang ni? Kenal. Kata, abang kamu sudah meninggal dunia. Lalu dia cerita kisah dia. Bila cerita kisah dia, maka menangislah. Lalulah emas tadi diberi pada emas orang tadi. Beri, tengok kesian dia beri, baiklah kamu. Kamu, lepas tu dia kata, tolong maafkanlah abang kamu ini, kan dia sekarang ini sedang diazab. Lalu kata adik perempuan yang fakirah ini mengatakan bahawa aku ampunkan dosa dia. Aku ampunkan segala dosanya. Lalu malam itu dia seru namanya di antara Hijri Ismail dengan Maqam Ibrahim. Maka datanglah roh tadi, sudah tidak diazabkan lagi. Lalu mengatakan bahawa aku tidak lagi diazab kerana adiknya telah memaafkan dia, dan dosanya lah di antaranya memutuskan hubungan silaturahim, dan yang kedua tidak membantu adiknya yang fakir tadi. Maka demikianlah, dengan harta benda ni kita boleh hubungkan silaturahim. Dengan arti kata tolong adik-beradik kita yang susah, mana-mana yang susah. Kecuali kita sendiri pun orang juga nak tolong tu lain. Tapi kalau kita Allah Ta'ala beri rezeki yang luas, tolong. Kamu bagi pada dia pun, tolong anak-anak saudara, anak-anak dia, perlu baju raya ke, baju sekolah ke, tolong bayar-bayar yuran ke, supaya apa? Supaya ringankan. Dan perbuatan yang kita buat baik ini akan dibalas oleh Allah Ta'ala. Kita kena yakin, jangan kita rasa sia-sia saja. Ingat, setiap kebaikan yang kita buat tidak akan sia-sia, atau walau sekecil-kecilnya. Maka dikatakan bahawa membantu ataupun menghubungkan silaturahim dengan harta benda. Kata lelaki ini, dia kata, Allah Ta'ala kamu memberi kepada aku harta yang banyak, aku guna untuk menghubungkan silaturahim. Maknanya membantu orang-orang yang susah, lebih-lebih lagi terdiri daripada ahli keluarganya, dan atasaddaqu, dan aku bersedekah.
banyak aku bersedekah pada jalan Allah Ta'ala. Maka firman Allah, dusta kamu, kazzabta, kamu dusta. Dan berkata segala malaikat, dusta engkau. Dan malaikat pun kata, dusta belaka, kamu juga dusta. Maka firman Allah Ta'ala, bahkan tetapi engkau berkehendak bahawa dikatakan si anu itu pemurah. Kamu nak orang kata kamu ini pemurah. Kamu nak ni orang kata kamu ni pemurah, dengan arti kata kamu nak pujian manusia. Sebab tu nak beritahu, kalau kita nak infak, yang afdalnya infak dalam keadaan tidak diketahui lebih afdal. Dan kita infak ni semata-mata kerana Allah. Jangan ada niat Allah nak infak ni, kalau tak infak kena bayar infak tax pula, bayar infak. Jadi tu tak jadi tu. Bukan kerana Allah Taala lagi. Biarlah kerana Allah Taala ikhlas. Ada seorang tu dia memang panggil saya akan bagi ustaz ini banyak ni. Maknanya saya nak bagi infak fisabilillah. Saya nak tanya satu ustaz punya madrasah ini ada lulusan, anak kelulusan tak boleh tak potong? Kalau bagi ni boleh potong tak? Saya kabur lalu terang, tak boleh. Nanti semula nyak tu kepala. Tak boleh infak lah fisabilillah. Fisabilillah tak apa. Kerana Allah Ta'ala. Baiklah, memang kena potong. Kena potong hak sendiri-sendiri. Maknanya tujuan ni kita nak dapat pahala di sisi Allah. Allah Ta'ala bagi kelebihan. Kadang-kadang orang yang harta banyak ni dia lebih daripada orang yang ahli ibadat banyak. Harta banyak. Orang yang afdal lepas Nabi, Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar orang yang harta banyak, dan dia dikatakan orang yang paling banyak infak fisabilillah. Hanya Sayyidina Umar ni orang yang awal wakaf fisabilillah, tapi orang yang banyak adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan tidak ada sahabat-sahabat yang kaya kecuali semuanya ada harta wakaf. Semuanya ada harta wakaf fisabilillah. Maknanya batu untung. Maknanya kalau orang ada ilmu, orang ada harta. Untung orang ada harta kalau dia ini benar-benar ikhlas. Benar-benar ikhlas fisabilillah maknanya. Maka dikatakan bahawa kamu nak orang panggil kamu pemurah. Maknanya nak orang panggil pemurah. Kalau boleh cek tu biar besar sikit, besar meja ni. Angkat begitu. Seorang tak boleh angkat, kena 3 orang angkat. Maknanya biar nampak tulisan tu biar besar. Kemudian kalau boleh panggil dalam apa ni? Press, maknanya panggil apa? Wartawan bagi biar masuk kat kabur. Jangan cek saja muka saya kena ada juga. Muka saya kena ada, nama tu kena ada juga. Jangan tak guna juga. Kita nak tunjuk makhluk. Pada kadang-kadang kita buat baik, walaupun kita buat baik, kita rasa kita dah bagus. Akan ada orang hina kita, akan ada orang tak suka pada kita. Inilah makhluk penduduk atas dunia memang gitu. Kita tak akan berjaya, kita buat baik secara mana pun akan ada orang tak suka kita. Itulah kehidupan dunia hari ini. Baik kita cari Allah Ta'ala redha kita. Daripada cari redha makhluk. Makhluk ni kalau dia redha kejap je, dah kena ngejuh dia, orang Terengganu kata juh. Dah kena dengan juh, betul juh. Dah kena dengan dia punya apa nak bagi? Kehendak dia, dah kena kehendak dia marah. Walaupun kita dah baik dah kena kehendak dia, marahlah. Baik kita percaya kepada Allah. Maknanya kedemikianlah infak fisabilillah. Ada dikatakan sahabat banyak dia infak dalam sembunyi lebih banyak daripada jelas. Kalau dikatakan 500 dinar, 5,000 dinar dia infak secara terang-terang, kadang-kadang 10,000 dinar dia infak secara tersembunyi. Sehingga kan Ali Zainal Abidin katanya macam Sayyidina Umar juga. Ketika mana dia wafat, orang mandi jenazah bengkak belakangnya. Bengkak belakangnya. Rupanya dia pikul gandum tiap-tiap malam. Dia pikul gandum tiap-tiap malam bagi miskin. Bagi miskin buka keluar rumah tengok ada gandum, tapi tak tahu siapa. Apa sudah Sayyidina Umar Al-Khattab, dia ni banyak pikul gandum beri pada orang, tapi dia banyak kena kata dia orang. Orang fakir selalu kata pada Sayyidina Umar, apalah Umar ni tak tolong orang-orang susah. Padahal dia tolong. Masa ketika tu dia banyak tolong. Tapi orang kata Sayyidina Umar ni duduk istana, tak cara ke orang-orang susah. Maknanya jadi lepas dia wafat, orang mandi jenazah bengkak dia. Rupanya dia pikul gandum. Orang pun tak tahu dia pikul gandum. Akhir sekali lepas dia wafat, gandum tak sampai-sampai.
Tak siapa-siapa kan tu. Baru orang tahu ni tak ada orang lain lah. Masa dia hayat ada baru orang tahu. Lepas wafat baru dia tahu. Maknanya ikhlas tak ikhlas. Maknanya dia buat semata-mata kerana Allah Ta'ala. Inilah yang Allah Ta'ala kira. Ingat Allah Ta'ala tak kira banyak. Allah Ta'ala kira hati kita ikhlas. Kalau gitu jangan beri banyak lah. Bukan masalah banyak sikit. Masalah ikhlas. Kalau ikhlas hati kita beri banyak, betul-betul ikhlas mata-mata kerana Allah, itulah yang Allah Ta'ala kira di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu dikatakan bahawa Allah Ta'ala kata kamu ini buat supaya orang kata jawadun. Jawadun ni maknanya pemurah. Dan kamu telah dikatakan pemurah. Maknanya kamu nak pujian orang dan ternyata kamu dapat pujian. Maka dapat pujian tu dapat. Dapat sekadar pujian. Kalau kita buat apa-apa, kita nak orang cerita kebaikan kita nak orang puji kita, lalu hak itulah kita dapat. Bila kita nak sesuatu tu kita dapat, sudah tidak ada lagi yang lain. Habis kosong. Kerana kita sudah dapat. Pujian dapat benda, tak ada benda dah. Rasa suka 3-4 minit je. Lepas tu tak ada lah, lepas tu tak ada dah. Orang pun tak pandang-pandang, tak ingat-ingat dah benda tu. Maka rugi dalam keadaan macam itu. Fayu'til ladzi qatala fi sabilillah, ataupun boleh dibaca kudila. Fi sabilillah fayaqulu madza fa'alta fayaqulu amartani bil jihadi wajahadtu fi sabilika faqataltu hatta qataltu ataupun hatta qutiltu. Boleh baca qataltu, aku telah dibunuh, ataupun aku dibunuh. Hatta qataltu fayaqulu Allah Ta'ala kazzabta wa taqulu al-malaikatu kazzabta wa yaqulu Allahu bal aradta an yaqula fulanun jari'un faqad qila zalika. Dan didatangkan dengan mereka yang dibunuh di dalam fisabilillah, berjihad fisabilillah. Maka firman baginya, datangkan golongan yang ketiga, orang yang berjihad fisabilillah, orang yang mati fisabilillah, bangkit darah-darah ada lagi di tubuh dia. Orang yang perang mati fisabilillah ni jangan mandikan dia, biar darah ini menjadi saksi. Itu bagi syahid, saksi. Jadi bangkit dengan darah-darah ada lagi ni di tubuh dia ni. Kenapa perang fisabilillah? Maka firman baginya, Allah Ta'ala tanya baginya, apa engkau perbuat dengan tubuh badanmu yang sihat, dengan keberanian yang aku bagi pada kamu, apa yang kamu buat? Maka sembah ia, engkau suruh akan kami dengan jihad, maka perang aku di dalam jalan engkau. Engkau suruh kami berjihad, lalu kami berjihad pada jalan engkau, yakni mengikut perintah engkau. Maka aku terbunuh, aku berbunuh-bunuh hingga dibunuh akan daku. Aku berperang sehingga aku dibunuh. Katanya tadi golongan yang ketiga ni, golongan yang perang, yang berjihad fisabilillah. Maka firman Allah Ta'ala, dusta engkau bohong, engkau tipu. Dan berkata malaikat, dusta engkau. Dan segala malaikat kata kamu memang dusta. Kamu kata kamu perang fisabilillah semata-mata kerana Allah, tapi sebenarnya tidak. Allah Ta'ala tahu apa yang ada dalam hati. Ada sahabat Nabi yang duduk sama Nabi, perang sama Nabi, dan dikatakan bahawa di mana saja Nabi berperang, dia akan nak berperang. Dia nak berperang sehingga orang puji belaka dia. Maka orang tanya pada Rasulullah mengenai lelaki yang selalu berperang pada fisabilillah ini. Nabi mengatakan bahawa dia ini maknanya adalah penghuni neraka. Dia pejuang neraka, pejuang jihad, tetapi ahli neraka. Maka terkejutlah para sahabat. Lalulah sahabat yang tahu Nabi kata ini, lalu sahabat tengok macam mana apa yang berlaku pada dia. Maka berlakulah dalam satu perang fisabilillah, dia cedera, dia lari daripada medan perang. Bila lari daripada medan perang, katanya dia bunuh diri. Maknanya dia mati, tapi lari daripada medan perang. Maka ternyatalah benar, rupa-rupanya dia nak pergi berperang, dia nak dua. Yang pertama, nak suruh orang kata jari'un ataupun syuja'un, dipanggil dia orang yang berani. Ataupun batalun, yakni orang pahlawan, nak dipanggil dia pahlawan ataupun panglima perang. Maka dia nak pujian. Yang kedua, dia nak harta ghanimah, rampasan perang.
Jadi dia ada niat di sebaliknya, supaya orang puji dia dengan keberanian dia, dan supaya dia bila dia berperang, dia kalau dapat kemenangan, dia dapat harta ghanimah, harta rampasan perang. Bila harta rampasan perang dia dapat, ini yang dia nak. Akhirnya mati dia dalam keadaan dia itu menjadi ahli neraka, padahal dia sudah berjihad fisabilillah. Sebab tu jangan sangat kita dakwa kita sudah baik. Kitalah orang yang sudah banyak berjihad, kitalah orang yang banyak melalui jalan agama, kitalah orang yang banyak ibadat, kitalah banyak infak. Belum tentu lagi. Tolong buangkan. Kalau mari itu istighfar banyak-banyak. Kalau kita mari sesuatu yang menganggap kita lebih pada orang, istighfar. Istighfar maknanya itulah yang lebih baik. Lepas tu saya beritahu semalam, ada seorang tu dia jumpa saya kata pada dia, lebih baik kita merasa kita tak lepas di sisi Allah. Kalau kita rasa kita tak lepas di sisi Allah, padahal kita lepas, itu lebih baik daripada kita rasa kita lepas dah, padahal kita tak lepas. Biarlah kita rasa kita ni tak layak masuk syurga. Tapi jangan kita nak, memang saya nak masuk syurga, jangan begitu. Kita nak masuk syurga tapi rasa tak layak masuk syurga, lebih baik daripada kita rasa kita layak masuk syurga. Kalau kita rasa kita tak layak masuk syurga, padahal Allah Ta'ala beri layak, beri rahmat pada kita, itu lebih baik daripada kita rasa kita sudah layak padahal tak layak. Sebab itu dikatakan bahawa jangan kita buat apa-apa nak pujian. Sebab itu orang yang ikhlas ini, dia yang ikhlas ini maknanya, yang pertama, dia lupa amal ibadat dia. Dia tidak memandang amal ibadat dia. Ini orang ikhlas. Kita kalau buat, kita pandang lalu, mana aku ustaz tak tadi, itu tak ikhlas tadi. Maknanya ataupun tanya, aku dah paling banyak kan, maknanya itu pun tak ikhlas lagi. Dia lupa amal ibadat yang dia buat. Itu yang pertama. Yang kedua tidak terkesan pujian dan kejian. Orang nak puji ke, tamu nak keji ke, pandang dia lah, dia tetap dengan Allah Ta'ala. Ini orang yang ikhlas dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maknanya yang ketiga, dia tidak digemari amal ibadatnya diketahui oleh orang. Dia tak suka amal ibadatnya diketahui oleh orang. Kita ni kita tak, kalau orang tahu, kita kau suka. Rasa-rasa dalam kampung ni banyak sekali baca Quran. Memang dah. Orang tahu lama dah gitu Allah masuk. Maknanya kita suka orang tahu amal ibadat kita. Sebab tu orang-orang yang soleh, dia suka menyembunyikan amal ibadatnya. Ibadat wajib dia buat, ibadat sunat dia buat lebih kurang, tapi balik rumah dia buat banyak-banyaknya. Maka dia lebih suka amal ibadatnya tidak diketahui oleh orang. Ini tanda dia ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan berkata malaikat, dusta engkau ada firman Allah Ta'ala, tetapi berkehendak bahawa dikata si anu berani. Kamu nak orang kata, orang tu berani, maknanya si anu tu berani. Ataupun nak kata kamu ni berani, maka sebenarnya telah dikatakan yang demikian itu memang orang dikata dia gitu. Orang kata dia berani, maknanya maka memukul Rasulullah SAW tangannya yang mulia atas lutut aku, siapa? Abu Hurairah. Nabi cerita, pukul, beri ingatan, seolah-olah jaga molek gini. Nabi tepuk, bukan pukul, Nabi tepuk saja. Tepuk tu supaya nak kabur dia kepada Abu Hurairah ni ingatan, ambil ingatan betul-betul. 3 golongan ini. Abu Hurairah ni golongan ahli ilmu. Abu Hurairah ni orang tak banyak infak. Macam mana dia nak infak, dia diri nak makan tak cukup. Abu Hurairah kadang-kadang digelepar atas tanah. Orang kata dia, saya ni sakit saraf. Orang kata saya sakit saraf, bukan saya sakit saraf. Hari tu saya lapar tak tahan. Ini Abu Hurairah. Susah dia, fakir dia. Dia tak ada infak pun. Tapi dia ada apa? Dia ada ilmu. Dia pergi kepada bidah ilmu. Kalau bidah ilmu, ya golongan yang pertama yang dipanggil. Nah, ikut hadis ni, golongan yang berilmu. Sama ada Quran, hadis ataupun ilmu, maknanya akan dipanggil. Maka akan ditanya, kamu buat apa ilmu yang Allah Ta'ala beri pada kamu? Tak hidup mengajar siang malam. Dan tujuan apa kamu mengajar? Tujuan nak tolong orang lah, nak beri sebuah agama. Dah menawak lah tu. Mu ni cari masyhur, mu ni cari pengaruh, ambil lapor dalam api neraka. Wal iyadu billahi min zalik. Bukan sedangnya orang ada ilmu ni bukan sedang.
Jangan rasa bangga. Banyak pengaruh pun tak ada rasa bangga. Tak kena pengaruh ini membahayakan. Masa tak ada pengaruh okey, masa ada pengaruh jadi sombong pula. Hati bahasa tu pandang rendah pula kau orang lain. Kau mahu ustaz-ustaz lain dia bahasa gitu. Akhir-akhir tercampur dalam apa aku. Ini riak. Ini orang buat tidak ikhlas kepada Allah Ta'ala. Sebab tu kalau kita hitung itu bila amal ibadat kita ikhlas tak? Dah fikir rasa tak ada ikhlas kali lagi. Bila nak ikhlas? Berasa setiap kali buat baik mari umur. Mari benda tak malu. Sebab tu nak beritahu kalau kita tak berzikir susah. Maknanya dok minta pada Allah biar Allah Taala bersihkan hati kita yang banyak lalai. Jadi nak beritahu, ini golongan yang pertama. Lepas tu Nabi pesan pada Abu Hurairah. Ada sahabat yang jenis jihad sama seperti siapa? Seperti Khalid Al-Walid, Abdullah Ibn Jarrah. Mereka ni banyak jihad. Ilmu tak banyak, ibadat tak banyak. Ibadat tak banyak ni. Khalid Al-Walid tak banyak ibadat. Dan dia banyak apa? Dia banyak jihad fisabilillah. Hidup dia peras saja tolong agama Allah. Maka dengan jihad ini juga akan diuji. Khalid Al-Walid pernah diuji oleh Allah Ta'ala. Khalid Al-Walid ini dia berperang, dia tak pernah kalah. Tak pernah kalah. Bahkan dalam perang Uhud, Khalid Al-Walid itu dia duduk belah orang kafir. Masa tu dia tak beriman. Mana menang orang kafir dengan orang yang beriman? Menang orang kafir. Tapi menang tu bukan menang hakiki. Hakikatnya menang orang Islam. Orang Islam tak pernah kalah sebenarnya. Tapi dalam segi zahir saja menang. Maknanya itulah strategi Khalid Al-Walid. Pusing balik, undur balik, tinggal harta benda. Lepas tu serang hendak lagi. Khalid Al-Walid menang dia. Dia masuk Islam. Kalau tak silap dalam perang Mu'tah dia masuk Islam. Dia masuk Islam. Lepas dia masuk Islam, dia jadi panglima perang. Dalam hatinya nak mati syahid. Tak mati-mati syahid. Setiap kali pergi perang minta mati. Minta mati tak. Kita pergi perang minta tak mati. Kita Khalid Al-Walid pergi perang minta mati. Tak pernah, tak mati-mati dalam medan perang. Dan dia jadi panglima perang, dia menang semua. Hatta pasukan dia sikit pun menang juga. Bijak Khalid Al-Walid dalam ilmu peperangan tadi. Satu hari dia diuji. Sayyidina Umar pecat jawatan dia. Apa salah dia? Tak ada salah benda pun. Dia tak buat salah, tapi Sayyidina Umar pecat. Nak tengok ikhlas tak ikhlas dia. Masa tu kita marah lalu, masuk TV lalu, orang pecat saya. Orang duk kata saya macam-macam. Mana surat sahabat. Biarlah orang pecat kita, orang marah kita, orang pulau kita, orang tak faham kita, biarlah. Mana di situ Allah Ta'ala nak uji kita. Lalu dalam keadaan macam tu pecat. Kes nak jaga orang lain ya. Sebab orang lain kata, sahabat-sahabat lain kata, kalau Khalid Al-Walid jadi panglima perang pasti menang. Mana boleh pasti menang? Siapa yang memenangkan? Bukan Khalid Al-Walid, Allah Ta'ala. Tapi dah jadi macam tu. Sebab memang dia tak pernah kalah. Pecat. Bila pecat dia, dilantiknya Abdullah Ibn Jarrah jadi panglima perang. Abdullah Ibn Jarrah ni biasa pasukan suruhan, tentera suruhan Khalid Al-Walid. Tapi orang yang ni naik jadi panglima, Khalid Al-Walid jadi tentera biasa. Kata guru saya, Khalid Al-Walid sujud syukur kena pecat. Dia sujud syukur. Orang marah dia. Ini mesti ada konspirasi peringkat tertinggi. Maknanya bukan peringkat orang kampung ni, peringkat tertinggi, konspirasi tak berjatuh. Ini memang sudah dirancang. Saya memang teraniaya ni. Khalid Al-Walid marah. Marah. Maknanya zaman Sayyidina Umar ni pecat, Nabi sebut dah tak ada fitnah zaman Sayyidina Umar. Allah Ta'ala pelihara. Bahkan Khalid Al-Walid marah pula kepada orang tadi. Maknanya pergi berperang, mulai ada benar ikhlas sungguh ini. Nak uji tengok pangkat dia. Kerana apa? Dia pecat, mulai ada berperang lagi. Sedikit pun tak ada apa-apa masalah. Ini ikhlas. Orang tu benar-benar ikhlas semata-mata kerana Allah Ta'ala. Maka golongan kedua, golongan yang berjihad fisabilillah. Golongan yang ketiga, golongan yang banyak harta. Ini jaga-jaga orang yang banyak harta. Maka golongan yang banyak harta ni Allah Ta'ala akan tanya, harta kamu buat apa? Kamu guna ke mana harta? Maknanya maka dia akan beritahu harta ni, saya guna ni untuk infak fisabilillah, saya guna ni tolong orang susah, saya guna ni sambung silaturahim ni. Maka dia beritahu tentang
amalan dia. Itu hang molek dah. Itu pun Allah Taala kata dusta kamu. Kamu ni guna harta tadi supaya orang nak kata kamu pemurah, dan memang ternyata kamu pemurah. Sebut saja nama kamu, orang puji belaka sekapung. Satu kampung orang puji kamu. Akhirnya Allah Taala kata pada malaikat, campakkan dia ke dalam api neraka. Katanya diriwayatkan bahawa Muawiyah ketika mendengar hadis ini begitu menangis setiap malam. Masa ketika itu Muawiyah menjadi khalifah. Ketika itu Muawiyah menjadi khalifah. Bila Muawiyah mendengar hadis ni, maka dia menangis, sangat-sangat menangis, kerana takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Muawiyah ini masa zaman dia jadi khalifah, dia telah memberi banyak harta kepada Sayyidatina Aisyah. Sayyidina Aisyah pula dapat harta, nangis pula Aisyah pula dapat harta, menangis kerana ingat zaman Nabi, masa duduk sama Nabi dulu tak ada begini, tak ada harta banyak. Dia menangis tu kerana dikatakan bahawa Nabi ini banyak lapar pada kenyang. Dikatakan 2 hari lapar, 1 hari kenyang. Ada kata 3 hari lapar, 1 hari kenyang. Kadang-kadang 2-3 hari tak ada makanan. 3 hari tidak ada makanan. Sampai makanan Nabi makan, Nabi wa'alib pada Fatimah. Maknanya sahabat tanya wa'alib pada siapa? Dia kata Fatimah. Sebab Fatimah tak makan 3 hari. Ini keluarga Rasulullah SAW. Baik. Lalulah memukul Rasulullah SAW dengan tangannya atas lututku, maka sabdanya, hai Abu Hurairah, mereka itu golongan 3 golongan ini adalah pertama-tama makhluk Allah yang dinyalakan dengan mereka itu api neraka jahanam. 3 golongan ini yang dinyalakan dan mereka dipanggil oleh Allah Ta'ala. Golongan berilmu yang pertama, yang kedua golongan berjihad, yang ketiga golongan yang ada harta. Kalau ikut susunan hadis ini. Tapi betul ke dipanggil yang berilmu dulu kita? Wallahu a'lam. Tapi akan dipanggil oleh Allah Ta'ala, ini golongan yang awal, mereka yang diberi kelebihan oleh Allah. Maka ingat, kelebihan yang Allah Ta'ala beri itu bukan saja-saja. Ada yang diberi ilmu, ada yang diberi harta, ada yang diberi tenaga untuk berjihad fi sabilillah. Ketiga-tiga amalan ini afdal. Kalau dia buat ikhlas, afdal di sisi Allah. Tapi kalau dia buat tidak ikhlas, maka binasalah dia. Maka menyebabkan dia ini dicampakkan di dalam api neraka. Kerana orang alim, dikatakan ulama ini, ulama adalah orang yang seberat-berat azab. Dia tidak akan sama dengan orang yang tak ada ilmu. Dia adalah seberat-berat azab, iaitu ulama. Yang kedua, ada mengatakan bahawa ulama-ulama ini dia akan masuk dalam neraka 500 tahun. 500 tahun terlebih dahulu daripada penyembah patung berhala. Dia dulu. Hanya penyembah patung berhala ni tak perlu keluar, dia keluar juga. Katanya sahabat saya, dia kata kadang-kadang Allah Ta'ala nak beri kemuliaan kepada orang ulama supaya dia awal-awal keluar, maka dia azab dulu. Dia azab dulu. Namun demikian, yang pertama, asyadun nas azaban yaumil qiyamah al-alimu la yanfa'uhu ilmuhu. Maka seburuk-buruk, sedasar-dasar azab, azab yang dikenakan pada hari kiamat, al-alim, orang alim, la yanfa'uhu ilmu, yang dia tidak manfaatkan ilmu. Maka ada orang alim manfaat ilmu pada orang lain, diri dia tak manfaat. Dia bukan nak orang lain boleh amal, dia tak boleh beramal. Ada orang yang dia tu dapat ilmu, dia boleh beramal dirinya dan boleh orang lain beramal untuk dirinya. Maka ini orang yang bermanfaat. Manfaat. Maka dikatakan bahawa api neraka jahanam dinyalakan kepada 3 golongan ini. Dan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma katanya, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innan nara wa ahlaha ya'ujuna min azabi ahli riya. Qila ya Rasulullah, wa kaifa ta'ujju an-nara? Faqala min harri an-nari allati yu'azzibuna biha. Bahawasanya api neraka dan ahlinya dan penghuni ahli neraka mengangkat suara daripada seksa ahli riya. Api itu mengangkat suara. Apa makna api mengangkat suara? Api itu menjerit, berteriak, maknanya meraung
Api tu bukan merau sakit, api tak sakit tau. Api tu membakar orang. Api tu marah. Satu api yang marah, yang kedua ahli neraka lain marah pada ahli riya. Makna ahli neraka yang dia kena azab pun dia marah lagi kepada ahli riya. Maknanya maka mengangkat suara pada seksa ahli riya, yakni orang yang buat ibadat tidak ikhlas kerana Allah. Ya Allah Tuhan. Dia nak mengatakan bahawa kita ni sebenarnya jangan rasa lepas bimbang kita. Sebab bukan senang nak jadi ikhlas. Kata tuan guru saya, dia kata ikhlas ni umpama kita meniti di atas buluh yang licin di dalam waktu hujan. Itulah ikhlas maknanya. Pendek kata nak cukup sampai kepada hujung tu memang cukup payah. Maka begitulah ikhlas. Lepas tu kita kalau buat amal ibadat, kadang-kadang kita suka orang puji, tak ikhlas lah kita. Kadang-kadang kita buat amal ibadat, kita rasa kita lebih baik pada orang. Kita buat amal ibadat sampai kita boleh lupa ibadat kebaikan yang kita buat. Kalau kita boleh lupa ibadat tu dan ingat pujian dan kejian tidak memberi kesan. Kita ni kata Fudail bin Iyad, kalau orang puji kita, maka dengan puji kita ini kita tinggalkan ibadat. Sebab kita tak mahu dipuji kerana takut riak, maka itulah riak. Riak ini apa? Maknanya orang ni buat amal ibadat kerana Allah, tinggal ibadat pun kerana buat ibadat kerana Allah, kerana makhluk, tinggal ibadat kerana makhluk, itu riak. Tak kira lah kita kata kita tinggal ibadat ni kerana orang nak puji sama kita, maka kita tinggal ibadat bukan kerana Allah, kerana makhluk. Allah tidak boleh. Sebab tu orang yang buat amal ibadat, jangan hirau perkataan orang. Yang pertama, jangan hirau perkataan orang. Yang kedua, jangan hirau pandangan orang. Kita nak impak, biar orang kata, oh tunjuk orang, biar orang nak kata. Kita tak tunjuk orang pun kita buat banyak tu juga, impak saja. Maknanya begitulah. Jadi orang ikhlas ni bukan senang, itu kita mohon. Dan bagaimana amal ibadat kita yang tak ikhlas selama ni? Amal ibadat kita yang tidak ikhlas selama ini tertolak. Dan kalau tertolak, banyak mana ibadat kita? Ya Allah, ya Tuhan, Tuhan tahu boleh jadi kita bangkit tak ada lagi ibadat. Rasa-rasa tak ada lagi jadi ibadat. Maknanya kalau ada, alhamdulillah. Tapi takut tak ada. Sebab Allah Ta'ala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahu. Aku tidak perintah, tidak kamu ini diperintahkan buat amal ibadat kepada Allah kecuali dalam keadaan ikhlas. Bermakna kalau tidak ikhlas, tidak dikehendaki amal ibadat kita. Jangan rasa banyak ibadat. Maknanya kalau kita rasa ikhlas, tak apalah ikhlas. Tapi kalau tak ikhlas, habis amal ibadat kita, tak ada benda. Maknanya maka amal ibadat yang diterima betul-betul itu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu kita kena ada pembersih. Pembersih amal ialah zikir. Banyakkan istighfar kepada Allah. Lepas tu saya dah beritahu, jangan tanyalah saya, jawapan saya sama, zikir. Lemah ibadat Ustaz Nawar kerana zikir. Saya tak istiqamah Ustaz macam mana zikir. Saya tak ada jawapan lain, roti nak jawab. Maknanya dah tak ada ilmu, agak atusa je ada. Jawab tu lah. Maknanya. Lalu dikatakan bahawa ahli neraka pun marah kepada mereka. Mengangkat suara kepada ahli riak tadi. Maka sembah orang, ya Rasulullah, betapa mengangkat suara? Kenapa pula api pun mengangkat suara? Kenapa juga ahli neraka yang lain angkat suara? Mengangkat suara apa? Yang ni kenapa ahli neraka dan juga api mengangkat suara? Maka sembahnya daripada sangat panas apa yang diseksakan akan mereka itu. Seksaan orang riak ni sangat panas sampai ahli neraka yang lain pun terkena panas. Jadi bertambah panas juga. Maknanya kalau ahli neraka yang lain panas tu ditambah panas bukan kerana apa? Kerana azab ahli riak tadi ditambah lagi kepanasan. Maka api neraka yang lain pun menjadi marah, termasuk api yang lain pun marah. Kalaulah orang kita rasa bahan panas, yang kena lagi panas.
sangat-sangat panas, masya-Allah. Kalau kita gambarkan timah cair di atas muka bumi itu, maknanya sudah panas, tak ada api neraka sepanas timah cair atau ke dunia tak ada. Bahkan digandakan lagi. Dikatakan api itu dibakar 100 tahun ke 1000 tahun. Dibakar sampai 300 tahun. Maknanya api neraka ni dia nak membakar ini, maka dibakar 300 tahun. Menjadi warna merah. Warna merah, warna hitam, warna putih. Merah hitam gitulah. Maknanya dalam keadaan panas yang bersangatan, Allah Ta'ala membakar tadi, barulah diazabkan. Maka dikatakan bahawa katanya Nabi min harina daripada panasnya api neraka tadi. Maka terkena bahannya. Daripada sangat panas apa yang diseksa akan mereka itu dengan dia. Maka pada ini keaiban aib. Sama saya tukar ayat. Saya tak baca betul-betul tu. Saya tukar ayat ini merupakan satu aib. Aib maknanya dia akan merasa malu yang amat sangat. Malu ketika itu kerana malaikat tadi akan menghinakan dia. Allah Ta'ala akan menghinakan dia. Masya Allah. Orang-orang soleh, kalau dia cerita makna, dia kata dia. Dia tak kata orang. Orang lain atau kena azab, dia kata dia. Sebab itu dikatakan bahawa apabila diceritakan kisah-kisah azab neraka, mereka akan takut, malah menangis. Sebab tu saya kata tadi, Muawiyah bin Abi Sufyan bila jumpa hadis ni, dia sudah menangis setiap malam. Sebab dia merasa diri kita ni, saya tak bodoh, kita tak boleh buang penyakit perasaan. Penyakit perasaan dia semua. Yang soleh lah kita, yang buruk tu orang lain. Maknanya, maka dikatakan bahawa azab api neraka ini amat sangat-sangat panas, tidak dapat digambarkan. Sebab itu siapa setengah tu menangis dan sebagainya. Ada seorang tu dia baca Quran seminggu sekali khatam. Siapa? Sahabat saya. Dia buka madrasah tahfiz Quran. Seminggu sekali khatam, masya-Allah. Kuat sungguh baca Quran. Kerana takut dia kata. Hadis ni orang yang menghimpun Quran, membaca Quran, baca maknanya menyebarkan Quran tapi duk bimbang. Dia buat itu bukan ikhlas semata-mata kerana Allah. Kita boleh cam lalu sebenarnya. Apabila kita berat nak buat ibadat, berat, di antara tandanya kita berat nak buat ibadat. Sebab tu kalau kita kena lawan. Saya tanya Tuan Guru Haji lah, kenapa boleh buat amal ibadat banyak? Dia kata malam-malam lah ke. Tapi dia tebal buat, tapi tak boleh buat dengan kuat kita ni, dengan tubuh kita, dengan tolong. Kena tolong, yang pertama tolong dengan zikir. Yang kedua tolong dengan doa kita. Yang ketiga tolong dengan doa guru kita. Sebab tu orang-orang dulu dia pergi jumpa guru dia, minta tolong doakan dia lemah ni. Lepas tu dia pergi minta guru dia. Nanti guru dia akan mendoakan dia. Kena minta tolong. Kalau agak kita tak agak bangun pagi agak keluar camp, jalan camp tak agak kita. Agak jalan camp tak agak. Tak agak kita. Mesti kita minta tolong. Tolong dengan doa. Tolong dengan, selain pada doa, tolong dengan zikir kepada Allah. Tolong dengan ibadat-ibadat sunnah yang lain. Maknanya. Maka demikianlah kita ini, agar kita mohon kepada Allah agar kita ini termasuk di kalangan orang yang soleh. Maka dikatakan bahawa ini keaiban sehingga sangat-sangat aib, dan pengajaran bagi yang mempunyai mata hati. Orang yang hidup mata hatinya akan dapat pengajaran. Maknanya jangan berasa kita ikhlas. Ramai orang berasa ikhlas. Sebab ikhlas ni mudah disebut. Ikhlas mudah disebut. Tetapi ikhlas ni payah. Orang ikhlas ni dia benar dengan 3 perkara. Yang pertama, dia benar dengan diri dia sendiri. Yang kedua, dia benar dengan orang lain. Yang ketiga, dia benar dengan Allah. Ini orang yang benar-benar ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka demikianlah kita mohon kepada Allah agar Allah Taala selamatkan kita.
Kalau dihitung kira rasa-rasanya tak ada ikhlas lagi kita bimbang untuk begitu. Maka oleh kerana itu mohon kepada Allah yang amal ibadat kita ikhlas. Jadi nak dapat amal ibadat kita ikhlas, yang pertama tolong sembunyikan amal baik kita. Jangan kita duk khabar korang, kita mengaji, kita puasa, kita baca Quran. Tu tak khabar korang tak sedar. Khabar hukum. Maknanya ada hati kita riak saja. Buat amal ibadat kita dengan Allah. Hatta kalau boleh biar ada amal ibadat yang kita buat, memang kita tak tahu, orang lain tak tahu. Maka gambarkan saja ibadat itu satu keaiban kalau kita khabar orang. Bagaimana kalau kita ada buat sahabat salah, nak cerita orang, bang mati dah cerita orang. Kita ada keaiban. Maka demikianlah kebaikan kita. Sebab tu orang-orang soleh, dia tengok kebaikan ni dia sangat malu. Malu sebab apa? Cukup dia tengok nikmat. Allah nak cerita baik, nikmat Allah Taala banyak lagi. Tak padang dengan kita, tak padang dengan kita buat baik. Nak cerita. Yang kedua dia tahu dah, dia nak cerita kepada manusia, bukan manusia beri pahala. Manusia tak nilai. Maknanya dan nilai yang manusia tidak diiktiraf. Walaupun manusia kata, semua manusia kata kita ni baiklah ke? Telah kampung kata kita baiklah ke? Allah Ta'ala kata tak baik. Mana yang betul? Allah Ta'ala nilai. Yang sebenarnya Allah Ta'ala yang menilai kita. Jadi bila kita tahu yang menilainya Allah, apa kita nak ikat apa-apa? Tak payah dah. Tu pun gitu juga Allah. Kalau orang tak tahu, Allah tak tahu. Dia kata dia kata malah ngaji lah, ngaji mu. Aku kena khabar lah juga. Ataupun tamu khabar tapi nak baca kuat setiap hari. Ngaji semua. Saya dengar umur dia tiap malam ngaji. Maknanya kita tak khabar korang. Kita tak suruh orang puji kita, tapi kita ngaji kuat tu biar orang kapun, orang jiran kita tengok. Jadi sekurang-kurang jiran kita tak khabar. Kalau tak khabar nanti kita mati, jiran kita kata, saya masa arwah ni hidup ngaji dah tiap-tiap hari. Macam manalah amal ibadat kita nak bentang depan Allah. Inilah amal ibadat yang kita ada. Inilah yang kita nak bentang depan Allah Ta'ala. Lepas tu kena perbaiki balik amal ibadat kita. Maka orang yang mempunyai mata hati, insya-Allah dia akan dapat pengajaran. Mohon kepada Allah biar ikhlas. Lepas pada ni buat amal ibadat, jangan khabar orang. Jangan beritahu orang. Banyak mana kita zikir, kita seorang saja. Lepas tu yang kedua, jangan tengok orang. Kalau tengok orang lain kurang mau, kita molek ada orang. Jangan tengok orang. Kita ni kalau nak tengok orang tak bisa. Bila kita suka tengok kesalahan orang, dia jadi satu penyakit. Bila jadi satu penyakit, akhir sekali kita tengok kebaikan orang, kita tak akan cari kebaikan, kita cari keburukan. Cari saja keburukan, masya-Allah. Jangan. Ini satu penyakit yang ada dalam hati kita. Ini sakit barah. Mana lebih teruk ada sakit barah. Saya pergi barah pun kalau ada ubat boleh kot ni. Boleh kot kalau ada doktor tu. Sakit barah tak wasa amat, tapi sakit hati ni wasa amat. Maknanya tidak ada hadis siapa yang sakit barah maka batal amalnya, tak ada. Tapi orang yang sakit dengki, riak, takabur, sum'ah, ujub dan sebagainya, ini penyakit yang boleh merosakkan amal. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah bi fadlihi. Dan bagi Allah Ta'ala lah mana taufik, pertolongan dan juga hidayah, petunjuk dengan kelebihan Allah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma 'allimna ma jahilna, Allahumma zidna 'ilman nafi'an wa rzuqna fahman tayyiban. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.